Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar pasal topik 7. Topik 7 ialah relationship teacher and family. Ni perhubungan antara ibu bapa, guru dan guru-guru lah. Kan, apa tugas ibu bapa, apa tugas guru. So, kena faham apa itu. Ni lah, dalam topik ini ada 3 subtopik. Pertama, define face-to-face communication, technology and writing. Ni teknologi lah yang digunakan. Okay, dan seterusnya identify activity involve the requirement, nature, impact, involvement. Ni kesan-kesan yang kanak-kanak akan terima sekiranya pendekatan kita gunakan itulah okey ke tak okey. Then identify the expansion of learning. So sejauh mana pembelajaran tu berkesan kepada kanak-kanak menggunakan cara yang pelbagai. Okay, teacher and family relationship. So, daripada research ni dah menunjukkan yang ibu bapa tak perlu nak marah-marah, cikgu pun tak perlu nak takut dengan ibu bapa. Kan, yang penting communication tu. Jangan break down communication tu lah. Sebab masa communication ni kan, contoh ada 5 orang budak. Kita cakap dekat student yang pertama, student nombor 1, kita cakap information. So, cuba awak tanya information yang awak bagi kat student nombor 1 tu di student nombor 5. Awak akan dapat benda yang berlainan. Sebab pemahaman dan interpretasi kanak-kanak adalah berbeza. Dan kita manusia pun berbeza juga interpretasi. Contoh kita cakap kat orang A macam ni. B, A akan sampai kat B akan sampai kat C akan sampai kat D akan sampai kat E. Bila awak tanya E apa yang awak dapat benda lain apa yang kita cakap. That's normal. Sebab tu better kalau boleh bab-bab macam nak bagi pengumuman ke apa information ke, better dalam bentuk penulisan. Lisan tak boleh. Mungkin disalah artikan, mungkin disalah anggap lah. So bahaya kat situ. So dalam ibu bapa ni, ibu bapa jangan overprotective anak tu. Make sure tanya progress anak-anak dekat sekolah kan, macam mana, apa yang patut saya buat, kat mana yang budak ni lemah, apa yang saya boleh bantu, kan. Alright, this is way communication lah. Ini sangat penting. Ibu bapa kalau boleh face to face dengan teacher. Writing, nampak writing, teknologi lah. Teknologi tu macam sekarang ni boleh Zoom ke, Google Meet ke, record video ke. Okay, better lah untuk hantar information tu lebih sampai cepat dan ibu bapa faham, tak ada break. Kan macam dulu ingat tak kita sekolah, cikgu bagi surat kan, dan akhirnya surat tu jadi sambal belacan dalam beg. Kan kita tak bagi dekat parent pun, surat tu sampai dah hancur-hancur dah. Kan kenapa kan kita takutlah mak bapak kita nak datang kan, nanti cikgu report macam-macam. Okay, writing ni information lah. Surat ni betul. Tapi setengah orang kan macam jemputan ke apa kan, better pakai invitation card lah. Jangan hantar WhatsApp. WhatsApp ni dia macam kurang sikit lah. Orang tua-tua dia anggap benda tu macam tak beradab tau. Tapi macam orang-orang muda dia cakap benda ni teknologi nak cepat, nak jimat kan. Tapi orang tua kalau boleh dia memang nak invitation card. Sebab betul juga apa yang orang tua tu buat. Sebab macam dalam Islam kita kena jemput orang baru kita datang So sekiranya kita datang tanpa dijemput, haram tau kita makan makanan orang yang buat kenduri tu. So better kena jemput lah, dijemput. Okay, teknologi, website, email, phone messaging, SMS, bulletin. Okay, yang ni antara yang boleh dibuat oleh guru lah untuk bagi bagi information dekat parents. Kan sekarang ni WhatsApp, Telegram je. Okay, lepas tu Telegram pun kalau boleh mute kan. Macam grup WhatsApp bahaya tau, nanti diorang gaduh-gaduh antara satu sama lain, pening kepala teacher kan. So better buat dalam Telegram, lepas tu awak mute kan. Maknanya tak boleh komen apa-apa. Nak komen PNP kan. Ini information dia. Teacher, parent tak boleh komen. Commitment activity, ni activity lah. Apa yang boleh dibuat oleh ni lah. So contohnya ada parent tu ada, kita buat hari parent lah. Contoh setiap hari Sabtu ada sharing lah. Sama ada bentuk online ke apa kan. Sekarang ni better buat online lah. Sharing lah parent tu punya apa, parent involvement lah kita panggil. Maknanya parent yang contoh akan ceritakan dia kerja apa, dia buat apa kan, supaya kanak-kanak tu akan image dan dia akan minat untuk jadi seperti apa yang dia nampak lah. Contoh macam parent A ni, bapak dia doktor. So bapak dia akan explain about doktor lah. Bapak dia doktor gigi.
Tugas bapa dia mencabut gigi dan merawat gigi lah. So belajar dekat mana, kos apa. So kat situ akan merangsang kanak-kanak tu untuk jadi seperti parent tu. Kat situ parent akan membantulah. Dan kita kita dapat, kita dapat detect budak lebih awal minat dia. Oh, dia ni nak jadi doktor, oh dia ni nak jadi engineer, dia ni nak jadi racer. Okey, terpulang nak jadi apa, as long as adalah keinginan nak jadi apa tu, dan kita tahu cepat dia nak jadi apa, dan kita boleh bantu dia lah, kita salurkan ke channel yang betul. Contoh yang ni pandai melukis, so kita hantar kelas lukisan supaya dapat develop skill lukisan tu. Itu maksud dia. Requirement involvement maintain lah kan. Kena ada hubungan ibu dan bapa ni. Bukan cikgu saja yang mainkan peranan sendiri dalam pendidik anak-anak kan. Parent pun sama, kena ada involvement dia sendirilah. Okay, language, bahasa semua kena ajar gunakan bahasa yang mudah difahami lah kanak-kanak. Type of involvement yang ni lah, ada jenis-jenis dia. Ada berapa type ni? Banyak, ada 6 type semua, boleh baca lah. Okay, type of parenting, jenis-jenis family yang mendidik anak-anak yang jenis macam mana. Okay, dia ada berkesan, kenalah kesan, kena memberi kesan supaya kanak-kanak tu faham, dan dia macam jadi tanda tanya tu dah terjawab lah persoalan dia. Okay, so kat sini benefit of children. Ini kebaikan yang budak-budak akan dapat lah. Sekiranya parent mainkan peranan, kan, perform well, apa tu, perangai baik, tak tantrum, happy, ada semangat nak tolong. Sebab parent tunjuk contoh yang baik, anak akan ikut. So hati-hatilah, hati-hati dalam ni. Dan bila dah tadika kan, kita nak didik anak-anak tu disiplin lah. Disiplin pengurusan masa, kehadiran. Jangan selalu nak pontengnya. Memanglah tadika, tapi janganlah kita didik dia ajar ponteng. Daripada kecil kita ajar ponteng, nanti sampai besar dia suka ponteng, dah terbiasa. Demam sikit ke, malas ke, mak esok nak ponteng lah, okey boleh. Tak boleh, sebab tadika early childhood adalah kita nak ajar dia lah sebagai persediaan sebelum dia pergi sekolah. Expansion of learning ni, kanak-kanak akan belajar secara tidak langsung dan menjadikan pembelajaran tu lebih menarik lah. Contoh sesi sharing antara ibu dan bapa student-student yang ada dekat tadika tu. Okay, benda ni satu ada baik dia. Yang kedua, akan buatkan pembelajaran tu bertukar cara, dan parents pun akan memahami tugas kita sebagai pendidik ni bukan mudah dalam nak mendidik, dalam nak kontrol keadaan kelas tu. So diorang pun akan membantu, dan saya berharaplah ibu bapa yang generasi akan datang ni, generasi baru ni, tolong mainkan peranan anda. Jangan lepas tangan. Awak dah bayar yuran, awak tahu anak awak pandai je. Tak boleh. Dia kena effort both, dua-dua. Feedback ini jawapan apa yang budak dapat lah daripada hasil pembelajaran tu. Result dia, hasil kerja dia, okey ke tak okey. Parent akan check, akan tunjukkan, dan teacher kena explain lah. Okay, dalam topik ni tak ada lah. Ini teacher, okay, nak explain how teacher can involve parent, yang macam saya cakap tadi tu lah. Okay guys, itu je kot untuk topik 7. So ada sebarang soalan boleh kemukakan di Telegram lah. Terima kasih untuk masa anda. Komen juga yang sebagai intended anda Dan ada beberapa soalan boleh tanya dalam Telegram. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.